Sebuah kebohongan. Legenda KD Mahawangsa di Lautan Pasifik. Mustahil. Kenapa ia masih terapung? Di Pusat Kawalan Latihan Tentara Laut Gabungan Pasifik, Kapten Jennifer Harvey dari Tentara Laut Amerika Syarikat AS menjerit, angka-angka di monitor tidak masuk akal. Penilaian kerusakan. 9 kali terkena tembakan. 4 kali penilaian kebocoran, kecondongan kapal 18 darjah. Dalam keadaan biasa, kapal itu sepatutnya sudah lama karam di dasar laut. Namun, keputusan penilaian yang tertera adalah, selamat misi diteruskan. Di sebelahnya, Kolonel Wei, pemerhati dari Tentara Laut Cina, terdiam 1000 bahasa. Sebelum latihan bermula, di Dewan Pemerhati, mereka mentertawakan kapal itu. Lihatlah sasaran besar dan lembab itu. Cukup dengan beberapa das tembakan, ia pasti akan karam. Kini, anggapan biasa itu hancur berkecai. Ini bukan sekadar latihan biasa. Ini adalah peperangan senyap antara jiwa dan semangat. Sebuah pengakhiran yang mengejutkan menanti. Kisah ini bermula beberapa jam sebelumnya. Julai 2024. Di perairan luar pesisir Lumut, Perak, latihan gabungan Tentara Laut Anjuran Amerika Syarikat yang dikenali sebagai Charat Cooperation Afloat Readiness and Training sedang berlangsung. Ia merupakan latihan tentara laut berskala terbesar di rantau ini. Tumpuan utama tahun ini adalah pertandingan kawalan kerusakan, damage control, yang baru diperkenalkan. Ia merupakan percobaan pertama di dunia, di mana kapal-kapal dari pelbagai negara akan menerima simulasi serangan dan keupayaan mereka untuk memulihkan kerusakan akan dinilai secara kuantitatif. Mengapa pertandingan ini diwujudkan? Alasannya jelas. Dalam konflik-konflik terkini, terdapat banyak kes di mana kapal perang modern yang dilengkapi sistem Aegis karam hanya dengan satu serangan. Kapal utama Armada Laut Hitam Rusia, Moskva, tenggelam selepas terkena 2 peluru berpandu anti kapal Ukraina. Ini adalah akibat daripada terlalu menumpukan pada kuasa serangan sambil mengabaikan keupayaan kapal untuk bertahan. Pertandingan ini juga merupakan satu amaran keras kepada tentara laut di seluruh dunia. Terdapat 12 negara yang mengambil bahagian. Amerika Syarikat, Australia, Korea Selatan, Kanada, dan sudah tentu tuan rumah Malaysia. China tidak menyertai secara rasmi, tetapi menghantar pemerhati teknikal. Kapal yang mewakili Malaysia ialah kapal sokongan pelbagai peranan, KD Mahawangsa. Ia adalah kapal pertama dalam kelasnya. Dengan panjang 178 meter dan sesaran standar 8.900 tan, ia telah berkhidmat selama lebih 30 tahun sejak ditauliahkan pada tahun 1983. Ia bukanlah sebuah kapal yang baru. Persenjataannya hanya terdiri daripada beberapa sistem pertahanan jarak dekat dan kelajuan maksimumnya ialah 20 knot. Jika dilihat pada spesifikasi di atas kertas, ia tidak lebih daripada sebuah truk besar yang berlayar di lautan. Sebaliknya, kapal kebanggaan Tentara Laut AS, USS Princeton, dibina dengan falsafah reka bentuk yang sama sekali berbeza. Panjangnya 154 meter dengan sesaran standar 9,800 tan. Namun, kepentingannya bukan terletak pada sesarannya, tetapi pada sistem yang dimuatkan di dalamnya. Sistem tempur bersepadu, radar jujukan fasa, sistem pelancaran menegak, dan sistem pertahanan automatik terkini yang dikawal oleh AI. Semua kawalan di dalam kapal dijalankan melalui komputer pusat. Kecekapan dan kelajuan tindak balasnya jauh mengatasi operasi manual manusia. Para jurutera Tentara Laut AS yakin bahwa kapal inilah masa depan peperangan laut. Penganjur latihan, Kapten Jennifer Harvey, menunjukkan sikap yang mesra terhadap pihak Malaysia. Sebagai salah seorang komander armada wanita pertama dalam Tentara Laut AS, namanya terkenal di seluruh dunia. Namun, di dalam hatinya, fikirannya berbeza. Sejujurnya, penyertaan Malaysia ini hanya untuk memenuhi kuota. Berani betul mereka menyertai pertandingan ini dengan kapal logistik. Entah apa yang harus kukatakan, berani atau melulu. Tak apalah, jika mereka tersingkir awal, kami boleh lebih fokus mengumpul data daripada kapal-kapal canggih yang lain. Dia yakin kapalnya, Princeton, akan mencapai kemenangan mutlak dalam pertandingan ini. Keunggulan teknologi terkini tidak dapat dipertikaikan.
Sementara itu, pemerhati dari tentara laut Cina, Kolonel Wei, langsung tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Lihatlah kapal itu. Rata, besar, dan lambat, macam sebuah pangsa puri terapung. Adakah artefak antik seperti itu layak dinilai? Ini hanya membuang masa kita. Falsafah reka bentuknya sebagai sebuah kapal perang langsung tiada. Saya dengar reka bentuknya diubah sesuai daripada feri awam. Perisainya boleh dikatakan tiada. Jika terkena tembakan, air pasti akan masuk tanpa halangan. Cukup 3 das tembakan, ia pasti akan karam ke dasar laut dalam sekelip mata. Kolonel Wei sengaja bercakap dengan kuat agar didengari oleh para pegawai di sekelilingnya. Suaranya bergema di kawasan pemerhati dan sampai ke telinga anggota kontingen Malaysia. Mereka hanya mampu mengetap bibir, menahan penghinaan itu. Seorang pegawai tentara laut Australia turut bersetuju. Kapal Malaysia, ya? Rasanya tak layak pun untuk dijadikan subjek pengumpulan data. Lebih cepat ia tenggelam. Lebih cepat pertandingan sebenar boleh bermula. Komander Tentara Laut Kanada juga tersenyum sinis. Di tengah-tengah pandangan serong itu, di dalam kedi Mahawangsa, seorang lelaki sedang membuat persiapan dengan tenang. Ketua Jurutera Ismail bin Hamid, 58 tahun, seorang kapten TLDM dengan pengalaman selama 40 tahun. Matanya menunjukkan keazaman yang mendalam, seolah-olah dia telah mempersiapkan segala-galanya. Untuk hari ini, dia mengenali setiap inci kapalnya seperti tapak tangannya sendiri. Setiap paip, setiap injap, semuanya tersemat di dalam kepalanya. Dia hanya menunggu masa yang sesuai dengan tenang. Malam sebelum pertandingan, suasana di bilik mesyuarat pegawai KD Mahawangsa tidak banyak berubah. Aroma kopi dan teh tarik yang pekat memenuhi ruang, manakala pegawai-pegawai muda mengelilingi meja sambil menikmati karipap. Namun, riak wajah mereka tegang. Perasaan gemuruh menjelang pertandingan esok tidak dapat disembunyikan. Kau orang ada dengar tak? Kapal Aegis Amerika yang canggih itu. Dalam ujian tahun lepas, katanya terus karam lepas kena 2 tembakan simulasi. Betul ke? Kita ni cuma kapal logistik. Macam mana nak lawan? Pemerhati dari Cina tuh panggil kapal kita Pangsapuri Terapung. Kurang ajar betul. Apa yang dia tahu tentang kapal kita nih? Dia tak tahu dah berapa banyak nyawa kita selamatkan selama 30 tahun nih, berapa banyak bekalan yang kita hantar. Dia abaikan semua tuh dan nilai kita dari luaran saja. Kebimbangan pegawai-pegawai muda itu berasas. Kapal logistik bukanlah kapal untuk bertempur. Tugas utamanya adalah untuk mengangkut bekalan dan melancarkan kapal pendarat. Namun, mereka tahu bahwa kapal ini bukan sekadar kapal logistik biasa. Mereka tahu berapa banyak nyawa yang telah diselamatkan oleh kapal ini. Tapi, kita ada orang itu, kan? Seorang pegawai muda menuding ke arah pintu masuk. Ketua Jurutera Ismail baru sahaja masuk sambil membawa secawan teh. Ketua Jurutera Ismail mengangguk tanpa suara dan duduk di sebelah mereka. Dia menghirup tehnya seteguk demi seteguk. Pergerakannya sama seperti biasa. Tuan, adakah Tuan yakin untuk pertandingan esok? Salah seorang daripada mereka bertanya dengan teragak-agak. Ismail menjawab dengan tenang sambil meletakkan cawannya. Keyakinan? Benda tu tak ada. Wajah mereka bertambah keruh. Namun, Ismail menyambung, kita buat apa yang kita perlu buat, itu sahaja. Apa yang telah kita lakukan setiap hari selama 40 tahun, kita akan lakukannya juga esok. Tidak lebih, tidak kurang. Kata-kata itu membuatkan mereka saling berpandangan. Ketua Jurutera Ismail adalah lelaki yang telah menjalankan latihan kawalan kerosakan tanpa henti selama 40 tahun. Latihan tindak balas kebocoran, kerja pemulihan pergerakan yang telah diulang beribu-ribu, malah berjuta-juta kali. Kuti umum, hari raya, tiada bezanya bagi beliau. Dia mengenali kapal ini luar dan dalam. Dia memahami lebih daripada sesiapapun mengapa kapal ini dikatakan tidak akan tenggelam. Kadi Mahawangsa direka bentuk berdasarkan satu falsafah sejak dari awal pembinaannya, file safe dan toleransi terhadap kesilapan manusia. Ketika kapal-kapal terkini mengejar automasi penuh dan pendigitalan, Mahawangsa sengaja meninggalkan ruang untuk campur tangan manusia. Ini kadangkala dianggap sebagai satu kelemahan, namun para juruteranya tahu bahwa dalam keadaan ekstrim, perkara terakhir yang boleh diharap adalah kebijaksanaan dan pengalaman manusia.
Ismail memandang sekeliling kepada pegawai-pegawai muda itu. Wajah mereka bercampur baur antara kebimbangan dan harapan. Dengar sini semua, apa yang akan kita lakukan esok sama seperti latihan biasa kita. Tiada apa yang istimewa. Lakukan seperti biasa, percaya pada kapal ini, dan percaya pada latihan kamu semua. Latihan kita bukan sekadar latihan. Ia adalah kemuncak keazaman selama 36 tahun. 36 tahun yang lalu, kita tidak sempat. Sebab itu, hari ini, kita mesti sempat. Dengan semangat itulah kita berlatih setiap hari. Pegawai-pegawai muda itu mendengar dengan teliti kata-kata Ismail. Mereka tahu apa makna angka 36 tahun itu. Tuan, 36 tahun yang lalu. Tragedi Selat Melaka 1988. Suasana menjadi sunyi. Dalam kemalangan itu, 30 orang terkorban. Kami dihantar untuk menyelamat, tapi kami tidak sempat. Apabila kami tiba di lokasi, mayat-mayat sudah terapung di laut. Suara meminta tolong sudah tidak kedengaran lagi. Jika kami tiba 5 menit lebih awal, 3 menit lebih awal, berapa ramai yang boleh kami selamatkan? Aku sentiasa memikirkannya. Keheningan menyelubungi bilik. Selepas itu, kami tidak berdaya. Media menghentam kami. Kami digelar pembunuh. Kami melutut memohon maaf kepada keluarga mangsa. Kami dilemparkan batu oleh masyarakat. Namun, kami tidak berputus asa. Kami mengetap gigi dan terus berlatih. Kami percaya suatu hari nanti, kami akan dapat menebus maruah kami. Latihan kawalan kerosakan yang kami lakukan setiap hari tanpa henti selama 36 tahun adalah untuk memanjangkan masa sebelum kapal karam, walaupun hanya untuk 1 saat. Jika kapal ini terapung, orang akan selamat. Jika kapal ini tenggelam, semua akan mati. Tugas kita bukan pertempuran yang gah. Tugas kita adalah untuk tidak tenggelam, untuk terus hidup, dan untuk melaksanakan misi. Itu sahaja. Ismail menghabiskan tehnya dan berkata dengan tenang, "Baiklah, habiskan minuman dan pergi tidur awal. Esok akan menjadi hari yang panjang, tapi kamu semua pasti boleh melakukannya. Latihan kita tidak akan mengkhianati kita. Latihan yang kita kumpul setiap hari selama 40 tahun ini tidak akan sia-sia." Ismail bangun dan keluar dari bilik. Sambil melihat belakangnya, seorang pegawai muda berbisik, "Bila ketua jurutera ada, aku rasa semuanya akan baik-baik saja." "Ya, aku dengar dia tak pernah kalah selama 40 tahun. Tak pernah kalah, maksud kau?" "Dalam latihan kawalan kerusakan, dia tak pernah sekalipun menerima penilaian karam. Dalam apa jua keadaan, dia pasti akan memastikan kapal ini terus terapung. Dia legenda hidup. Kita betul-betul bernasib baik dapat berkhidmat di bawahnya." Pegawai-pegawai muda itu saling berpandangan. Legenda itu ternyata benar. Malam itu, mereka dapat tidur dengan lebih lena berbanding biasa. Hari pertandingan, jam 9 pagi. Di kawasan latihan perairan Lumut, kapal-kapal dari pelbagai negara telah berkumpul. Kapal Aegis tercanggih Tentara Laut AS, Princeton. Frigat Tentara Laut Diraja Australia, HMAS, Canberra. Pemusnah Tentara Laut Republik Korea, Rock Sejong the Great. Frigat Tentara Laut Diraja Kanada, HMCS Vancouver. Semuanya adalah kapal elit yang dilengkapi dengan sistem bersepadu digital terkini. Dan di sebelah mereka, kapal logistik Malaysia, KD Mahawangsa. Perbezaan mereka amat ketara. Lihatlah reka bentuk badannya. Macam feri awam. Falsafah perisai sebagai sebuah kapal perang langsung tiada. Kalau kena tembak, air pasti masuk melimpah ruah, ejek Kolonel Wei dari Cina sambil menurunkan teropongnya. Kapten Harvey juga bersetuju dalam hati. "Sejujurnya, mungkin kita boleh selesaikan makan tengah hari sebelum penilaian untuk kapal ini keluar." Jam 9 pagi, pertandingan bermula. Sistem penilaian elektronik untuk simulasi peluru berpandu diaktifkan. Sasaran pertama adalah Mahawangsa. Gelombang pertama, tembakan simulasi. Sasaran, kapal Malaysia. Bunyi elektronik bergema bersama siren amaran di anjungan Mahawangsa. Penilaian tembakan, bahagian tengah kanan. Pasukan kawalan kerosakan segera bertindak. Simulasi kebocoran bermula, peta ketiga kanan. Arahan Ketua Jurutera Ismail bergema. "Tutup petak. Dalam masa 30 saat, anggota kru berlari."
palka ditutup, pintu kedap air dikunci. Penutupan selesai. 27 saat. Pembetulan kecondongan. Air diisi ke dalam tangki pengimbang kiri. Pemulihan kecondongan kapal selesai. 40 saat. Mahawangsa kembali ke keadaan pelayaran normal dalam masa 40 saat. Sistem penilaian memaparkan keputusan. Kapal Malaysia. Selamat, misi diteruskan. Cepatnya, 27 saat. Standar kita untuk lulus adalah 60 saat. Para pegawai dari negara lain mula berbisik sedikit terkejut. Namun, Kolonel Wei hanya ketawa sinis. Ini baru tembakan pertama. Yang sebenarnya baru akan bermula. Persoalannya ialah sama ada ia boleh menahan tembakan bertalu-talu. Disitulah penentunya. Gelombang kedua, tembakan berhampiran bilik enjin. Gelombang ketiga, tembakan di anjungan. Gelombang keempat, kebakaran di bilik peluru. Gelombang kelima, kebocoran di sebelah kiri. Gelombang keenam, tembakan di buritan. Namun, setiap kali, pasukan yang diketuai oleh Ismail bertindak balas dengan serta-merta. Semua penilaian adalah selamat. Misi diteruskan. Suasana di kawasan pemerhati jelas berubah. Para tentara dari pelbagai negara terpaku pada monitor. Hei, kapal Malaysia ni lihat betul. Dah 16 tembakan. Frigat kami dulu dapat penilaian karam selepas 4 das. Macam mana boleh jadi begini? Tak masuk akal. Kapal lama ini, sistem elektroniknya pun bukan yang terkini. Lihat kelajuan tindak balas tu. Purata 28 saat. 1/3 daripada standar kita. Ada sesuatu yang tak kena. Senyuman sinis hilang dari wajah Kolonel Wei, digantikan dengan riak kebimbangan. Pada ketika itu, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Siren penggera berbunyi di kapal Aegis, tercanggih Tentara Laut AS, Princeton. Ralat sistem. Komputer utama terhenti akibat simulasi tembakan. Princeton telah menerima penilaian tembakan kali ke-7. Pada saat itu, sistem kawalan elektronik di dalam kapal lumpuh sepenuhnya. Injap kawalan elektronik, tidak bertindak balas. Tak boleh tutup. Sistem sandaran juga terhenti serentak. Tutup secara manual. Ada sesiapa tahu di mana injap manual? Suasana di dalam kapal menjadi huru-hara. Para kru kapal canggih itu langsung tidak tahu di mana letaknya injap manual. Oleh kerana semua kawalan dilakukan melalui sistem elektronik, latihan operasi manual hampir tidak pernah dijalankan. Kelemahan teknologi terkini terdedah pada saat itu. Penilaian. Princeton, karam. Wajah Kapten Harvey menjadi pucat lesi. Mustahil, kapal kita, kapal canggih, bernilai 1,8 bilion dolar. Kawasan pemerhati senyap seketika. Kemudian, kekecohan berlaku. Kolonel Wei melihatnya dan tersenyum sinis. Lihatlah, kapal canggih Amerika pun begini jadinya. Inilah akibat kebodohan terlalu bergantung pada teknologi digital. Dia kemudian menuding ke arah Mahawangsa. Tetapi artifak antik Jepun itu juga akan menerima nasib yang sama. Apabila sistem elektroniknya gagal, kapal usang itu akan tamat dalam sekelip mata. Sekarang, ujian itu akan tiba. Gelombang ke-9. Penilaian, tembakan, tepat di bilik enjin kanan. Kecondongan 18 darjah. Sistem elektronik lumpuh. Ini adalah situasi yang sama seperti ketika Princeton menerima penilaian karam. Semua orang yakin, inilah pengakhirannya. Kolonel Wei menyilangkan tangannya dengan puas. Sekarang, tunjukkan pada kami perkataan karam. Kapal usang itu akhirnya sama sahaja dengan kapal canggih. Tanpa sistem elektronik, ia tidak boleh berbuat apa-apa. Ada hadnya bagi kekuatan manusia. Namun, perkataan yang terpapar pada skrin sistem penilaian mengkhianati jangkaan semua orang. Kapal Malaysia, selamat, misi diteruskan. Tak mungkin, sistem elektroniknya sudah lumpuh. Kenapa? Kenapa ia masih terapung? Suara Harvey bergetar. Di dalam KD Mahawangsa, di tengah-tengah siren amaran yang bergema, Ketua Jurutera Ismail tetap tenang. Sistem elektronik telah dilumpuhkan secara simulasi, Tuan, lapor seorang pegawai muda. Suaranya jelas bergetar. Namun, Ismail berkata dengan tenang, sudah dijangka. Lupakan sistem elektronik. Tukar ke mod manual.
Ismail menunjuk ke arah sebuah tuil lama yang terpasang di dinding. Roda injap yang sudah berkarat dan usang. Peralatan yang dilupakan dan biasanya tidak pernah disentuh oleh sesiapa. Kapal ini mempunyai ruang yang boleh digerakkan walaupun tanpa elektrik. Ia adalah sistem kawalan manual yang ditinggalkan sejak pembinaannya. Sandaran analog yang dianggap tidak efisien dan disingkirkan dalam kapal-kapal modern. Dengar sini baik-baik, kapal-kapal modern adalah himpunan komputer. Tanpa elektrik, ia menjadi keranda besi, tapi Mahawangsa berbeza. Ia mempunyai warisan yang ditinggalkan oleh para jurutera terdahulu. Ia adalah kapal yang boleh digerakkan oleh tangan manusia, oleh kekuatan manusia. Para kru meletakkan tangan mereka pada roda yang berkarat itu. Semua sekali, pusing. Kita akan pam air laut keluar dengan tenaga manusia. Bunyi logam bergeser. Roda itu berat. Terlalu berat untuk dipusingkan oleh seorang. 2, 3 orang diperlukan. Menggunakan seluruh berat badan mereka untuk memusingkannya. Sambil mengaum, para kru terus memusingkan roda itu. Perlahan-lahan, kecondongan kapal mula kembali normal. Melihat pemandangan itu, Ismail mula bercerita dengan tenang. Julai 1988. Aku berumur 22 tahun, tragedi Selat Melaka. Sebuah feri awam bertembung dengan sebuah kapal dagang. 30 orang terpelanting ke laut, dan kesemua 30 orang itu meninggal dunia. Aku adalah kru kapal yang dihantar untuk menyelamat pada masa itu. Kami bergerak dengan kelajuan penuh. Kami coba untuk sempat, tapi kami tidak sempat. Apabila kami tiba di lokasi, mayat-mayat sudah terapung di laut. Suara meminta tolong sudah tidak kedengaran lagi. Selepas itu, kami tidak berdaya. Media menghentam kami. Kami digelar pembunuh. Kami melutut memohon maaf kepada keluarga mangsa. Kami dicemuh oleh seluruh masyarakat. Namun, kami tidak berhenti. Kami mengetap gigi dan terus berlatih, kerana kami percaya suatu hari nanti akan tiba masanya untuk kami menebus maruah kami. Latihan kawalan kerosakan yang kami lakukan setiap hari tanpa henti selama 36 tahun adalah untuk memanjangkan masa sebelum kapal karam, walaupun hanya untuk 1 saat. Jika kapal ini terapung, orang akan selamat. Jika kapal ini tenggelam, semua akan mati. Tugas kita bukan pertempuran yang gah. Tugas kita adalah untuk tidak tenggelam, untuk terus hidup, dan untuk melaksanakan misi. Itu sahaja. Penunjuk kecondongan akhirnya menunjukkan bacaan normal. Pemulihan kekondongan selesai. Sistem penilaian memaparkan keputusan dengan bunyi elektronik yang dingin. Kapal Malaysia, selamat, misi diteruskan. Kawasan pemerhati sunyi sepi. Seorang penilai teknikal Tentara Laut AS membaca angka-angka dengan suara yang bergetar. Masa penutupan petak bocor. Purata 28 saat. Purata negara lain adalah 85 saat. Penukaran ke injap manual. Semua petak dalam masa 12 saat. Masa pemulihan selepas sistem elektronik terhenti. Sifar. Harvey teringat akan keputusan kapalnya. Princeton menerima penilaian karam pada tembakan ke-7. Kapal Aegis canggih bernilai 1,8 bilion dolar telah tewas kepada kapal logistik bernilai 200 juta dolar. Kami terlalu bergantung pada kawalan elektronik. Buat pertama kalinya, dia memahami nilai sebenar Mahawangsa. Usang bukan bermakna lemah. Sebaliknya, ia adalah satu kekuatan. Pada ketika itu, seorang penilai menemui data baru. Tunggu sekejap, ini data dalaman dari Mahawangsa. Semasa kerja kawalan kerosakan, persiapan untuk mengisi air di dek telaga telah selesai. Harvey meninjau monitor. Apa maksud kau? Dek telaga adalah palka besar di buritan kapal. Dengan mengisi air laut ke dalamnya, kapal pendarat LCM Landing, craft mechanized, boleh diapungkan ke permukaan laut dan dilancarkan. Ini bermakna, sambil mereka berjuang melawan kebocoran, mereka pada masa yang sama telah menyelesaikan persiapan untuk melancarkan LCM. Jika ini adalah pertempuran sebenar, dari sebuah kapal logistik yang hampir karam, kapal-kapal pendarat akan keluar membawa kereta kebal atau peluru berpandu anti kapal untuk mendarat di belakang barisan musuh. Sambil diserang, mereka telah bersiap sedia untuk menyerang balas. Ini bukan sekadar kawalan kerosakan. Ini adalah taktik. Tak sangka,
Sambil menahan tembakan, mereka juga telah menyelesaikan persiapan untuk serangan balas. Selepas pertandingan tamat, Harvey menjejakkan kaki ke geladak KD Mahawangsa. Ketua jurutera Ismail sedang berdiri di situ sambil mengesat peluh. Encik Ismail, boleh saya tanya satu soalan? Silakan, Kapten. Bukan sahaja kawalan kerusakan, malah persiapan pelancaran LCM dalam keadaan begitu. Bagaimana kamu melakukannya? Ismail menjawab dengan tenang. Tugas kapal logistik adalah untuk menghantar bekalan. Tidak tenggelam itu perkara biasa. Persiapan untuk menghantar juga sudah selesai. Itulah tugas sebenar sebuah kapal logistik. Harvey terdiam seketika. Akhirnya, dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kami mengaku kalah. Dia kemudian mengangkat mukanya dan berkata, Bolehkah kamu ajarkan kami latihan kamu? Ismail mengecilkan matanya sedikit. 36 tahun yang lalu, saya terlambat. Jadi hari ini, saya pastikan kapal ini tidak akan terlambat. Itu sahaja. Harvey memahami makna di sebalik kata-kata itu. Latihan selama 36 tahun, keazaman selama 36 tahun, dan kepercayaan untuk menebus maruah selama 36 tahun. Itulah yang telah mencipta hari ini. Tuan Ismail, Harvey menegakkan badannya dan memberikan tabik hormat. Saya dan seluruh pasukan saya menyatakan penghormatan tertinggi kami kepada Anda semua. Ismail membalas tabik hormat itu dengan tenang. Dari jauh, kelihatan Kolonel Wei meninggalkan kawasan pemerhati tanpa sepatah kata, langkahnya berat, belakangnya bongkok. Itulah susuk tubuh seorang lelaki yang keegoannya telah dihancurkan oleh kapal yang diejeknya sebagai pangsapuri terapung. Peristiwa ini mengajar kita bahwa ia bukan hanya tentang keunggulan teknologi, perkara baru tidak semestinya kuat. Perkara lama tidak semestinya lemah, apa yang penting ialah betapa seriusnya kita menangani tugas kita, berapa banyak masa yang kita luangkan untuk berlatih, dan untuk tujuan apa kita meneruskannya. 40 tahun Ketua Jurutera Ismail telah membuktikannya. Bukan kuasa serangan yang gah, bukan peralatan canggih yang mempesonakan, tetapi kekuatan untuk tidak tenggelam walaupun dipukul, dan kecekalan untuk terus melaksanakan misi. Kekuatan yang jujur dan tabah itulah kekuatan sebenar Malaysia.